أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang bermacam-macam. Nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat itu dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan sebab syukur itu, mudah-mudahan kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan pada malam ini, insya-Allah akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah huraian lanjutan bagi kalam hikmat yang ke-228, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, mata waradatil waridatul ilahiyatu ilaika haddamatil awaida alaika innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Apabila datang yakni tiba warid yakni kurnia iman dari Tuhan kepadamu, maka langsung yakni terus merombak atau melenyapkan segala kebiasaan-kebiasaanmu. Ayat yakni ayat Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya raja-raja itu jika masuk ke dusun, yakni ke kota, merombak segala keadaan. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-228 ini, Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan peranan warid atau waridat. Dan sudah dijelaskan pada kuliah yang lalu mengenai pengertian warid ini, yang kalau boleh saya simpulkan semula kat sini, iaitu warid ini adalah hasil daripada amalan yang disebut sebagai wirid, natijah yang dicapai atau yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesan daripada wirid. Dan wirid itu pula ialah amalan-amalan yang dilaksanakan, yang diamalkan secara istiqamah, secara berterusan. Jadi daripada wirid ini mendatangkan warid. Maka dalam kalam hikmat yang ke-228 ini, Syekh Ibn Atha nak menjelaskan peranan warid ini. Jadi warid ini yang merupakan nur ilahi, nur hidayah, petunjuk Allah yang dilempahkan ke dalam hati manusia. Maka
dia akan menghancurkan, yang akan mengikis, yang akan membuang tabiat-tabiat, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Jadi inilah manhaj ahli tasawuf dalam usaha untuk melakukan tazkiyah. Tazkiyah ini usaha menyuci bersihkan hati, membuang sifat-sifat buruk, membuang akhlak-akhlak yang tercela, membuang lintasan khawatir yang buruk, dan bermacam-macam lagi lah yang menjadikan jiwa manusia ni tercemar dan kotor. Bila jiwa manusia ni tercemar dan kotor, apa kesan dia? Kesan jiwa yang terganggu ni, yang terganggu dengan sifat-sifat yang buruk ni, khawatir lintasan-lintasan yang buruk ni, tercemar jiwa manusia ni, cermin hati manusia ni dikotori dengan benda-benda tadi tu, maka kesannya kalau nak tengok pada iman, dia akan menjadikan iman kita tu lemah, tidak bertenaga, banyak didatangi dengan keraguan dan bermacam-macam lagi. Jadi kesan daripada jiwa yang terganggu ni, jiwa yang terhijab, yang terhalang ni, kalau dari aspek imannya, dia akan menjadikan iman kita jadi tak bersemangat, lemah keyakinan kita tu. Kemudian kesan dia kepada akhlak dan perangai kita, akhlak kita tu akan menjadi akhlak yang buruk, sifat kita tu sifat yang buruk, yang mana sifat-sifat buruk ini dijelaskan oleh ulama-ulama tasawuf, kadang-kadang dinamakan sebagai sifat-sifat yang dikaitkan dengan sesuatu perkara yang buruk. Kadang-kadang dikaitkan dengan syaitan, maka dinamakan sebagai sifat syaitaniyah. Yakni sifat-sifat manusia ni yang mirip dengan perangai syaitan. Perangai syaitan dia apa benda? Suka menipu, suka memperdaya, suka melaga-laga, mengadu domba dan bermacam-macam. Suka permusuhan dan sebagainya, kebencian, ini kedengkian, ini perangai-perangai syaitan. Jadi manusia akan dipenuhi dengan sifat itu. Dan kadang akhlak ni dikaitkan dengan nafsu, disebut sebagai sifat nafsaniyah, sifat-sifat yang dikongkong oleh nafsu-nafsu yang buruk. Apa benda? Yakni keinginan-keinginan manusia yang buruk, kemahuan-kemahuan manusia yang berlebih-lebihan. Kemahuan untuk apa sajalah kemahuan-kemahuan kita ni, keinginan-keinginan kita ni yang berlebihan itu, yang membawa kepada sifat buruk tu, maka dinamakan sifat nafsaniyah, nafsu. Keinginan makan yang berlebihan, tidur yang berlebihan, itu yang berlebihan. Itu membawa kepada sifat-sifat yang buruk, nafsaniyah. Kadang-kadang sifat-sifat yang buruk ni dikaitkan dengan binatang. Dan binatang ni pula terbahagi kepada dua, binatang buah, binatang ternak. Maka sifat-sifat buruk yang berkait dengan binatang buah dinamakan sifat sabu'iyah. Sifat buruk manusia ni yang mirip dengan sifat-sifat binatang buah ni. Apa benda sifat binatang buah ni? Suka kelahi, suka pelaga, suka ganggu, suka membunuh, suka mendekang, menguasai, menindah dan bermacam-macam. Ini semua sifat-sifat sabu'iyah. Akan tumbuh sifat-sifat ni dalam diri manusia. Bila jiwa manusia ni terganggu, dirosakkan dengan perkara-perkara tadi. Yang kedua, sifat-sifat yang berkait dengan binatang ni, tapi binatang ternak yang dinamakan bahimiyah, sifat bahimiyah. Yang sifat manusia yang cenderung, yang menyerupai sifat-sifat binatang ternak ni. Kita tahulah binatang ternak ni tak ada kerja lain, makan, minum, kelamin, tidur. Ini kerja dia. Macam ayam lah, kalau beli ayam, beli lembu, kita tahu dia nak benda makan, minum, tidur, berkelamin. 4 perkara ni. Kehidupannya penuh dengan benda ni. Maka manusia bila
ada sifat-sifat tu cenderung kepada kehidupannya itu tak ada benda lain, tidak ada tujuan penting dalam hidup dia, tidak ada pedoman hidup yang luruh. Kehidupan dia pada dia untuk memenuhi keperluan-keperluan ni saja. Maka sesiapa yang bersifat demikian, berarti jiwanya itu telah memiliki sifat-sifat yang dinamakan sebagai bahimiyah. Semua ni sifat-sifat yang buruk. Jadi bagaimana kita nak bersihkan? Bagaimana nak membuang? Maka menurut kaedah tasawuf, bahan perkara yang sangat dia perlukan untuk menghancur luluhkan sifat-sifat buruk ni, iaitu waridah ataupun warid. Apa itu warid? Iaitu hidayat Allah, kurnia Allah. Dari mana dia datang? Daripada wirid. Apa itu wirid? Amalan-amalan yang diamalkan secara istiqamah, secara bersungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi amalan yang diterima secara sanad dan ijazah, diambil daripada guru dia tu, ditalkin, diajar, dibimbing oleh guru. Itu lebih-lebih lagi lah. Tapi kalau seseorang tu beramal amalan soleh secara bersungguh-sungguh, berpandukan kaedah ilmu, kemudian diamalkan konsisten dan istiqamah, pun dia akan dapat juga sebahagian daripada warid. Cuma mungkin tidak terpandu, tidak terpimpin. Itu saja. Jadi itu manhaj tasawuf dalam proses nak buang. Maka sebab itu Syekh Ibn Atta' kata, apabila warid ni datang dikurniakan Allah kepada manusia ni, dia akan menghancurkan, mengikis, membuang habis sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Maka itulah manhaj ahli tasawuf. Baik, tentang warid ini di mana dalil? Warid-warid yang disebut dan dibicarakan oleh ulama-ulama tasawuf dan kitab-kitab mereka ni, mana sandaran dia? Mana dalil dia? Maka antara dalilnya yang biasa disebut oleh ulama-ulama tasawuf ni, ayat yang selalu disebutlah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh perjalanan kami ni, jalan Allah yang luah maknanya tu, bersungguh-sungguh menghayatinya, menjalaninya itu, lanahdiyannahum subulana. Kami, yakni Allah, akan menatijahkan, akan menghidayatkan sebagai kesan ataupun sebagai sebahagian daripada kurnia Allah, daripada amalan-amalan yang mereka buat tu. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan hidayatkan kepada mereka jalan-jalan yang boleh membawa kepada dekat kepada Allah, jalan-jalan yang boleh membawa kepada makrifat, mengenal Allah, jalan-jalan yang boleh membawa kepada mencapai redha Allah dan seumpamanya. Jadi itulah pedoman. Dan kalau kita nak tengok kepada dalil-dalil yang lain lagi, nak tengok kepada dalil-dalil yang lain lagi, antaranya iaitu Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka sesiapa yang Allah Ta'ala nak lapangkan dadanya itu untuk terima cahaya Islam ni. Afaman syarahallahu sadrahu, orang yang Allah Ta'ala buka, lapangkan dadanya untuk terima Islam, maka mereka ni fahuwa ala nurin min rabbih. Orang ini disifatkan sebagai berada di atas cahaya petunjuk dari Tuhannya. Orang dapat cahaya. Orang ini disebut sebagai orang yang dapat cahaya, orang yang dapat petunjuk, dapat nur daripada Allah. Maka ayat ini kurang dipahami oleh sahabat. Lalu mereka tanya Nabi. Mereka tanya Nabi tentang nur ini, cahaya ni, apa makna dia? Maka Nabi menjelaskan, innan nura idza dakhala al-qalba infasakha wa ansharaha. Riwayat ini, hadis ini sangat sebiji dengan apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta'. Nur ini, cahaya hidayah ni, petunjuk Allah Ta'ala ni, apabila mula menembusi jiwa manusia,
apabila mula menembusi memasuki hati nurani manusia, maka infasakh ni dia akan membuang kekaratan-kekaratan, yakni hijab-hijab hati, sifat-sifat buruk, hal-hal yang buruk dalam nurani, dalam hati manusia ni dan jiwa manusia ni akan terkikis, akan terbuang. Wansyaraha, dan jiwa manusia akan lapang terbuka melihat kepada makrifat yang tidak ada tepinya, menyelami lautan makrifat yang tidak ada penghujungnya. Insyirah, lapang dan terbuka. Baik, macam mana kalau kita nak tengok secara contoh-contoh yang mudah untuk mendekatkan faham kita? Itu kaedah umum. Bila manusia beramal, beribadah, bersolat, berzikir dan sebagainya, maka hatinya itu akan diterangi dengan nur. Nur ni kurnia hidayat Allah yang luah maknanya. Maka antaranya dikurniakan ke dalam hati manusia itu, contohnya makrifat tentang hakikat ketuhanan Allah yang maha kekal. Dicampakkan Allah, difahamkan Allah, dirasakan Allah ke dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa taala yang bersifat maha kekal. Yang kalau kita rujuk kepada Usuluddin, dia akan kembali kepada sifat baqa. Kalau kita nak lihat kepada Al-Quran, maka adalah ayat-ayat yang berkait kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu itu, setiap seseorang itu, setiap sesuatu itu akan binasa, dan yang kekal adalah zat Allah yang maha esa, yang maha sempurna, yang maha suci. Yang kekal hanya itu. Apabila makrifat ini dicampakkan Allah ke dalam hati, sehingga hati dapat melihat dengan terang dan nyata, sehingga merasai benarnya bahawa yang kekal hanyalah Allah, yang lain semuanya akan binasa. Nampak pada pandangannya. Apa kesannya? Mungkin sebelum tu, sebelum nur hidayah yang contoh yang diberikan tadi tu menyerap masuk ke dalam fikiran dan hati nurani kita ni, barangkali hati nurani kita ni dipenuhi dengan sifat-sifat tamuk. Sifat tamuk dan hubud dunia. Sebab apa hati kita dihinggapi sifat tamuk? Kerana kita rasa dunia yang kita cari ni memang sangat berguna dengan kita. Seolahnya benda ni lah yang akan menjadi tunggak kepada kehidupan. Hidup mati kita atas benda ni, atas harta yang kita miliki, kewangan yang kita ada, tanah-tanah itu ini yang kita miliki itu, kita rasa hak inilah yang akan memberi kehidupan kita. Dan kita akan rasa memang dan boleh kita dengan kita lah sampai bila-bila. Kita tahu tapi tak berasa. Jadi kita rasa benda tu seolahnya memang itulah kehidupan kita dan akan duduk dengan kita lah. Jadi pandangan ini akan menimbulkan sifat tamuk dalam hati manusia. Tak pernah cukup dengan apa yang ada. Tasawuf, Islam dan tasawuf tidak melarang orang bekerja, bahkan bekerja keras pun tidak melarang. Menjadi kaya pun tidak dilarang. Jadi jangan salah fahamlah, tasawuf ajar kita ni supaya jadi miskin, supaya kita ni tak boleh kerja rajin. Ini tafsiran yang salah. Nak jadi kaya ke, nak kerja siang malam ke, tidak dihalang. Bahkan dari sudut tertentu, aspek tertentu disuruh. Tapi yang dilarangnya apabila jiwa manusia itu dipenuhi dengan perasaan hubud dunia, sehingga timbulnya sifat tamuk, sifat haloba, asak deki dan sebagainya. Puncanya pecah begitu. Puncanya kerana hati manusia terpengaruh dengan benda-benda tadi itu. Sebab apa hati manusia terpengaruh? Kerana hati manusia melihat semua benda itu penuh dengan keinginan dan kemahuan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan itu kenikmatan dan sebagainya.
Jadi bila pandangan hati kita ni melihat makhluk dengan pandangan seperti itu, comellah, baiklah, untunglah, berfaedah lah, ini tu macam-macam kita. Aspek baik belaka kita tengok. Bila tengok kepada benda-benda macam tu, kita akan dihinggapi penyakit tamuk. Tamuk, lepas tu mari hasad pula, capung sombong pula, macam-macam ni mari. Tapi bila hati manusia ni mula disinari dengan nurul hidayah, mula dia nampak hakikat sebenar. Dah apa benda hakikat sebenar? Yang maha kekal tu hanyalah Allah. Yang lain ini kalau kita nampak sama ni penuh dengan keindahan ini, rupanya rosak belaka. Nampak. Sebelum ni tidak dinamakan nampak, tapi tahu tak tahu, tapi tak nampak. Tahu orang akan mati, tapi tak nampak pada pandangan batin kita tu, tak nampak. Itu beza antara tahu dengan nampak. Orang tahu belaka bahawa barang-barang ni kita ni akan tinggal semua ni, orang akan mati, barang-barang ni akan rosak. Kita tahu, tanyalah siapa dia pun boleh jawab belaka bab ni. Tak ada orang tak boleh jawab. Tapi nampak, tak nampak. Maka yang menjadikan hati manusia ni nampak ni, nur tadilah nampak Allah. Akan mati belaka. Contoh ada belaka dah pasal orang seorang. Tengok orang ni muda daripada kita, mati, budak lagi mati. Tengok kawan-kawan ramai dah tak ada, separuh dah tak ada. Nampak. Itu nampak. Tahu tapi tak nampak. Jadi yang menjadikan mata hati nampak tu kerana nur. Nur tadi yang nampak Allah. Kadang-kadang barang-barang pemilikan kita yang kita pandang, bila kita pandang dari aspek nilai dia tu, memang kita akan jadi tamak lah. Kita pandang dari aspek nilai dia tu, tapi bila kita tengok barang-barang daripada kita, tak tentu lagi kita boleh pakai. Mungkin kita ada emas guni ke, duit boleh seterela ke, tak tentu lagi. Mungkin selama ni kita fikir bila kita tengok dari segi nilai dia tu, kita akan tumbuh tamak lah. Tamak jadi gila dunia dan macam-macam. Tapi bila hati manusia disinari dengan nurul hidayah, maka buka nampak Allah. Ada ni tak tahu lagi siapa dia boleh rasa. Kita sendiri takkanlah kita nak makan 3 ekor lembu sehari. Nak makan 3 ekor kambing sehari, 3 ekor lembu sehari. Nak suruh habis ni 3 ekor atau 3 ekor sehari kambing, 3 ekor kambing makan. Takkan nak makan gitu. Takkan nak pakai supermarket tu nak buat baju kita belaka. Ni nak padang lebih ada ni. Tak dang 5 minit tukar, tak dang 5 minit tukar. Tu orang gila. Tapi sifat bila nur hidayah tu tak ada, ia jadi gitu. Maka bila nur hidayah nampak Allah. Orang milik kita pun tak tahu lagi. Rezeki kita hak mana? Hak kita makan, hak kita minum, hak kita pakai, hak kita guna. Itu rezeki kita. Hak lain jadi hak orang belaka. Nampak. Tahu kita tahu, tapi tak nampak. Jadi yang menjadikan nampak ni nurul hidayah. Warid. Nampak Allah. Kadang-kadang kita teringat setiap orang ni akan mati. Setiap orang akan mati ni, tanya orang gila pun dia boleh jawab. Boleh tahu belaka setiap orang akan mati. Tak ada orang tak boleh jawab soalan. Semua orang tahu. Tapi tak nampak. Tak nampak. Maka yang akan membuka mata hati sehingga nampak tu warid tadi. Allah. Allah kita ni dah lanjut dah. Setiap orang akan pergi situ belaka. Cepat lambat je. Tak sebenarnya papa segor mega tak ada seorang. Kawan ni sakit. Panjang umur pulak tu. Sakit dah mati-mati dia. Lama duduk atas kursi. Lama dah tak duduk atas katil. Tapi hak ni segor mega. Esok malam baru duduk cakap dengan dia. Esok tak ada dah. Mari nampak. Itu panggil nampak. Istilah tasawuf nampak tu. Jadi nampak ni bahasa mudahnya, bila warid ini nur hidayah Allah Ta'ala ni menembus ke dalam jiwa kita sehingga memperlihatkan kita hakikat tu. Hakikat yang kita tahu dah benda tu, tapi tak mari nampak. Kalau kita nak banding dengan wayang gambar ke, filem hak duduk dalam gulung tu. Filem tu ada dalam gulung.
tak nampak ah. Tapi bila filem tu dipasang, baru nampak gitu dia. Tamsilah. Jadi ilmu-ilmu tentang ni sebahagiannya sudah pun kita tahu, tapi tak sampai ke darjah nampak. Dah apa yang menyebabkan kita nampak ni? Nurul hidayah tadi lah. Waridat tadi. Jadi bila nampak benda ni akan membuang sifat tamak dalam hati. Ya, selama ni kita ni tak pernah syukur apa yang ada. Ikut pada, ya itu disebut dalam hadis Nabi, manusia ni itu perangai manusia, disebut dalam hadis Nabi. Dia kata siapa dia lah. Kita semua memang gitu belaka. Boleh boleh selembah mah, nak dua lagi. Boleh dua lembah mah, nak tiga pula. Maksud tak pernah cukup. Itu memang tabi'i manusia. Tapi dia sifat buruk. Sifat ini perlu dikikis, perlu dibuang. Maka yang akan membuang sifat-sifat ni bila ada waridat tadi, memperlihatkan kita nampak Allah. Tak semua benda yang kita miliki kita akan guna. Demikian juga apa yang kita miliki ini menjadi bahagian orang kadang-kadang. Dan apa yang ada ni akan rosak binasa. Apa-apa yang kita miliki, contohnya kita memiliki apa saja pemilikan kita lah, rumah ke kenderaan ke dan sebagainya. Memang pada waktu comel sinar tu memang kita akan jadi teringat-ingat lah. Tapi kalau Allah Ta'ala buka nampak benda tu, Allah, besi inilah akan jadi besi buruk hari ni. Hari ni nampak comel, hari ni duduk pakai besi buruk hari ni. Nampak dulu. Dan itu hakikatnya yang akan berlaku, hakikatnya tu. Hakikat. Jadi nampak dalam fikiran, dalam hati. Itulah yang dinamakan waridah. Itulah tasawuf. Jadi tasawuf ni adalah untuk usaha beramal ibadah, mengikhlaskan amal dan mengharapkan nur hidayat Allah yang dengannya hati manusia itu menjadi lebih arif tentang dirinya dan tentang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya warid itu. Kuncinya di situ. Jadi kalau kita menilai tasawuf ni menolak dunia, memandang negatif pada dunia, itu pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru. Yang dituntut, yang diajar dalam tasawuf adalah membetulkan persepsi batin kita dalam menghadapi kehidupan kita, supaya jiwa kita, sikap kita, persepsi kita ni luruh dalam hidup kita ni. Sebab nak tak nak kita kena hidup, tetap kena hidup, tak nak lari. Hari ni kadang-kadang timbul kok, bila timbul banyak petanda-petanda akhir zaman ni lah, timbul ni, maka adalah seruan-seruan bagus. Seruan tu untuk mengingatkan kita, bukan tak bagus. Hari ni masalah krisis makanan, lepas tu adalah dikait dengan ni, baguslah benda tu. Berlaku perang di timur perang di Eropah ini, ini tanda-tanda betul lah tu. Akhir zaman memang gitu, banyak tanda-tanda. Jadi bagus dari segi itu. Cuma kadang-kadang tanpa kita sedar ni, bila jadi gini, tak boleh ambil tinggal, main duduk sejik dah kita. Dah ni, kat dah ni, perang situ, perang sini, makanan kau kurang ni, nak kiamat dah kita ni, kena berhenti dah kerja. Kena berhenti kerja, main duduk sejik dah. Duduk sejik, tak mengatik, tak mengaji, sudahlah. Padahal Nabi beritahu, sekiranya kiamat akan berlaku esok, akan berlaku ni, di tanganmu tu ada benih. Tanam dulu, kata Nabi, tanam dulu. Bukan tohuk, tanam dulu. Maksudnya, sekalipun kita menghadapi zaman-zaman tidak menentu, tapi kehidupan dunia kita ni yang kita hidup, yang kita sedang menghadapinya, perlu diuruskan. Jangan ditinggalkan. Perlu diuruskan. Perlu ambil hal. Bukan dekat-dekat tinggal dah, tinggal. Lepas tu tak jadi-jadi. Tak berlaku lagi. Tu dia. Banyak berlaku. Kita pernah tengok zaman-zaman dulu. Kita ingatlah tren-tren macam ni. Berapa kali dah Imam Mahdi nak keluar. Memang Imam Mahdi ni hadisnya itu mutawatir. Orang yang belajar tentang Mahdi, tentang hadis-hadisnya dan mendapati tarahnya mutawatir, dia nak tolak. Orang tak belajar benda ni tak apa. Sebab dia bukan dasar iman. Dia bukan usul akidah. Dia furu' cabang. Keyakinan kepada hari kiamat tu, itu usul, dasar akidah. Tapi alamat-alamat dia tu banyak.
Maka antara alamat-alamat Al-Mahdi ni, ini bukan masalah usul. Maksudnya kalau orang tak tahu pun, tak belajar pun, tak apa. Tapi orang yang kaji benda ni, dia akan dapati bahawa hadis-hadis tentang Mahdi ni bertaraf mutawatir. Mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ni orang yang mengaji Mahdi, dia tahulah tarafnya tu. Maksudnya dia nak tolak. Memang itu tidak dinafikan. Tetapi isu yang timbul hari ini ni, orang yang mendakwa Imam Mahdi dan boleh membawa kepada hal-hal yang tak berapa baik kepada masyarakat. Mendakwa sikap-sikap yang salah. Sikap-sikap yang salah macam mana? Bila tengok tanda-tanda ni macam tadilah, memang dekat kiamat dah ni. Kita kena tinggal belakang dah tu. Kebun-kebun semua tu kena tinggal belakang dah. Kita ni kena mengadap betul ke ibadah semayang, lepas tu nak jadi pengikut Imam Mahdi. Tinggal habis kewajipan lain. Urusan keduniaan yang kena diuruskan, ditinggal. Itu dia. Itu satu hal. Yang kedua, bila timbul dakwaan-dakwaan seperti ini, saya tak apa, saya melarat sikit hari ini. Kebetulan inilah yang kita tengok dalam WhatsApp tu, yang banyak dibincangkan hari ini. Ini kasih makan Allah gini lah. Baguslah, betul lah untuk peringatan kita. Tapi urusan dunia kita jangan ditinggalkan. Itu memang kehidupan kita. Cuma perlu keseimbangan, kesedaran itu, dan kita tengok lagi dia berurusan kehidupan. Maksudnya kalau kita tengah kerja buat perusahaan, teruskan. Urusan-urusan pendidikan, teruskan. Urusan-urusan lain dan sebagainya itu perlu diteruskan. Itu kehidupan. Saya nak kait sikit dengan contoh dakwah-dakwah ni. Banyak kali dah sebenarnya Imam Mahdi ni nak timbul sejak kali dah, 90 hang sebelum tu lagi. Dan pernah Masjidil Haram dirampas. Masjidil Haram pernah berlaku pertumpahan darah, dirampas oleh orang yang mendakwa Imam Mahdi. Berlaku dulu, akhir sekali dapat ditumpaskan dan di merata tempat. Di Malaysia ni saja pun ada 2-3 orang dah Imam Mahdi. Orang Jawa pun ada, Boyang pun ada, Melayu pun ada. Jadi Mahdi belakang. Dah nak pakai ke mana gitu? Kira ke mana? Banyak kali dah Imam Mahdi timbul. Jadi benda-benda macam ni itu masalah. Tapi kesan buruk dia apa benda? Dia membina satu kumpulan yang bersifat ta'assub, akhir sekali bertindak secara yang tak berapa bagus. Mungkin ada yang ingat lagi lah apa yang pernah berlaku di Johor satu ketika dulu. Ada sekelompok orang yang juga mendakwa sebagai Mahdi, yang berjaya mempengaruhi sejumlah pengikut. Akhir sekali diserang bala boleh. Ingat dulu tahun berapa saya dah ingat. Ini semua ni mainan-mainan Mahdi bagi. Mainan-mainan pendakwa Mahdi. Dan pengikutnya ada. Jadi akhir sekali berlaku tindakan-tindakan yang salah dari segi syarak dan sebagainya. Jadi saya melarat sikit malam ni lah, melencong jauh sikit. Balik kepada persoalan asal balik. Jadi apa yang saya nak beritahu tadi itu, iaitu berkait dengan masalah kejadian-kejadian mutaakhir ini yang memahamkan, menyedarkan kita tentang semakin banyak tanda-tanda dekatnya kiamat itu memang berlaku, tapi kita kena ada kefahaman yang baik. Perlu ada sikap yang betul untuk berhadapan dengan benda ni. Apakah dia tengok tanda-tanda ni kita kena tinggal urusan hidup atau macam mana? Jadi itu yang perlu kita bersama-sama fahami. Jadi balik kepada kalam hikmat Syekh bin Atta yang ke-228 ini, warid ini, bila Allah Ta'ala kurnia ke dalam hati manusia, dia akan menghancur dulukan. Jadi hadis yang saya sebutkan tadi itu Nabi jelaskan kepada sahabat, inna nura idza dakhala al-qalba infasakha wa ansharaha. Dia akan membuang sifat-sifat buruk. Manusia menjadi lapang. Baik, kadang-kadang contoh lain kita nak beri. Itu contoh. Kadang-kadang sahabat Nabi tanya Nabi pun kerana benda ni agak kabur. Waktu sahabat Nabi tanya. Baik, contoh lain. Kadang-kadang kita menghadapi kehidupan yang tidak menentu, sehingga menimbulkan banyak kebimbangan. Macam hari ni harga barang naik itu susah gitu. Orang kaya tak bimbang, kita ni orang makan setikang ini bimbang juga.
main kalau dulu barang mahal tapi ayam tak mahal lagi. Hari ni ayam pun mahal juga. Jadi tak ada benda murah dah hari ni. Sayur naik berganda-ganda. Jadi orang yang sumber pendapatan dia agak terhad, bimbanglah. Bimbang. Allah warna ni. Main sebulan dua boleh tahan lagi. Main kena setahun lelah. Penuh ketakutan, penuh kebimbangan. Memang itu tabiat manusia, tak yang lagi. Tapi kenapa demikian? Kerana kita ditutup daripada melihat sesuatu. Kita lihat aspek ni, benda-benda ni, halangan-halangan ini. Pandangan kita tertumpu ke situ. Maka banyaklah kebimbangan, ketakutan, kerunsingan, tekanan dan macam-macam. Tapi bila Allah Ta'ala kurniakan warid, Allah Ta'ala kurniakan warid, maka kesannya itu infasakha. Dia akan membuang pandangan-pandangan yang tidak baik tadi itu, wansyaraha, lalu lapang dan terbuka. Kalau sebelum ni yang menjadikan kita kebimbangan dan ketakutan kerana kita tengok fenomena itu, badan tu macam mana kita nak hidup lagi, nak cari makan macam mana, banyak fikir macam-macam lah. Tapi bila nur waridaknya mari menembusi hati manusia, manusia akan melihat keluasan rahmat Allah. Tak mati lagi, mahal-mahal pun boleh beli lagi. Jadi nampak tu kita tak nampak. Sebelum ni kita fikir naik harga padang dah, naik harga. Kita tak tengok bahawa sekalipun naik, kita rasa boleh lagi, boleh cari lagi. Mahal pun mahal lah, dari satu segi. Jadi bila kita tak tengok, tak diperlihatkan itulah yang akan menjadi tertekan, menjadi ketakutan, kebimbangan. Jadi bila Allah Ta'ala kurniakan waridat ini, dia akan membuang kebimbangan tu, ketakutan, kebimbangan tadi tu. Lalu menjadikan mata hati manusia itu terbuka melihat keluasan rahmat dia. Adalah jaminan Allah, selagi manusia itu hidup, adalah rezeki dia tu. Dia bagi keyakinan. Selagi hidup, adalah rezeki. Binatang-binatang ada kerja buat pun hidup mulai-mulai ada. Semua orang merayak situ sini, tak ada usaha apa-apa, hidup mulai-mulai ada, dan sebagainya. Jadi yang akan menjadikan manusia nampak tu keluasan rahmat Allah ni, kekuasaannya, bahawa dia yang maha pemberi rezeki dan sebagainya itu, kerana nur waridat tadilah. Padahal ini sudah menjadi akidah kita. Kita sudah tahu, kita yakin, tapi tak nampak. Tak nampak. Itu istilah tak nampak. Maka yang menjadikan mata hati manusia nampak ni bila ada waridat tadi. Waridat memperlihatkan Allah rahmatnya luar. Masa kita bimbang tengok harga mahal tadi tu, tak nampak benda dah, nampak tu, nampak sayur mahal, ikan mahal, daging mahal. Tapi bila tak ada buka, nampak keluasan rahmat Allah. Tengok lagi, ada lagi, ada lagi. Makhluk ni pun dapat rezeki hari ni. Allah Ta'ala buka pandangan, melihat keluasan rahmatnya. Itulah yang akan menghilang kegelisahan, akan menghilang ketakutan dan kebimbangan. Dan demikianlah, maka Nabi sebut, inna nura idza dakhala al-qalba infasakh. Bila nur hidayah ini, waridat ni masuk menembus ke dalam hati manusia, dia akan membuang kekotoran hati dia tu, yang menghijab hati daripada melihat hakikat ketuhanan Allah, tentang kekuasaannya, kehendak ketentuannya, bahawa dialah yang mengatur, bahawa dialah yang memberi rezeki, dialah yang menghidup mematikan. Jadi tak nampak tu kerana banyak gangguan-gangguan pada hati manusia ni. Bukan tak ada keyakinan tu, ada, tapi tak nampak. Maka yang akan menampakkan balik tentang kekuasaan Allah, dan kehendak dia, pertolongan dia, penjagaan dia dan sebagainya itu, bila nur hidayah ini, waridat ini masuk menembus ke dalam hati manusia, infasakh wansyaraha, maka hati manusia pada waktu itu menjadi lapang, penuh keyakinan. Kok dia belaka ke mana-mana pun, atas kuasa dia belaka. Dia yang mengatur semua ini, dia yang menguruskan semua ini. Apa? Pandangan manusia menjadi luas, melihat keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya waridat. Baik, dalam menjelaskan pengertian waridat ini, Syekh Ibn Atta telah mendatangkan
satu bentuk tafsiran yang sudah saya jelaskan dulu yang dinamakan sebagai tafsir isyari. Saya tak nak ulah lagi lah tentang jenis-jenis tafsir itu, tafsir bil ma'sud, tafsir bil isyarah, kemudian tafsir bil ra'i, ataupun tafsir yang berdasarkan kepada hujah akal, dan selagi yang ini yang tak diterima pakai iaitu tafsir batini. Saya cuba saya telah bezakan mana isyari mana batini. Perbezaan yang jelas ni, isyari ni termasuk tafsir-tafsir yang diiktiraf oleh ulama. Adapun tafsir batini ni tidak diterima. Dia adalah merupakan tafsir yang dipakai oleh kelompok-kelompok kebatinan dari kalangan kelompok-kelompok Syiah. Kalau dulu, kalau sekarang ini mungkin banyak lagi lah kelompok-kelompok lain, tapi mereka ada kelompok-kelompok kebatinan. Asasnya kenapa apa beza antara dua ni? Dua-dua tafsir ni, isyari ke batini ke, mereka ni menerima ada dua makna. Satu makna zahir sesuatu ayat, yang kedua ada makna batin dia, makna isyarat dia. Dua-dua ni akui sama dari segi ni. Beza dia, tafsir isyari ni dalam tafsir isyari ni makna zahir tu sahih betul, makna batin tu pun betul juga, dan dua-dua tu tidak berlawan. Tafsir batini ni makna zahir itu tak betul, tidak dikendaki. Makna batin itu dikendaki, dan batin ni berlawan dengan zahir. Contoh yang saya berikan dulu, apabila turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum tu, hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Ayat ni pada sebahagian sahabat ni, bila dengar ayat ni mereka gembira, suka hati, macam hari raya lah. Selesai dah agama, macam hari raya. Tapi beberapa sahabat menerima ayat ni dengan tangisan. Mereka menangis. Sebab apa sikap yang berbeza? Sebab yang bergembira tu memahami zahir ayat tu. Apa zahir ayat? Ayat ni beritahu bahawa hari ini Allah berfirman, aku telah sempurnakan agama. Sempurna, lengkap dah, selesai, berjaya dah, lengkap malik dah. Mereka faham zahir. Tetapi beberapa orang sahabat ni menerimanya dengan tangisan kerana memahami isyarat di sebalik ayat ni. Apa isyaratnya? Iaitu ayat ni memberi isyarat bahawa Nabi Muhammad, Nabi yang diutuskan, yang diwahyukan tu, tanda dia nak balik tu. Dia nak balik. Tanda kewafatan, alamat kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna zahir, makna batin tak berlawan. Makna zahir memberitahu agama ni telah disempurnakan Allah. Makna batin, isyarat batin nak beritahu Nabi Muhammad ni akan wafat. Tak berlawan. Makna zahir betul, makna batin pun betul. Itu tafsir syar'i. Tafsir batin ini sebagai contohnya, contoh mudah, contoh saya dah ingat lama dah. Ayatnya suruh semayang. Ataupun ginilah, wa'bud rabbaka, ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga datang keyakinan. Baik. Jadi zahir ayat ni difahami, beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga mati. Yakin itu maksudnya mati. Beribadahlah. Bila mati, lepas kewajipan. Tapi telah ditafsir oleh sekelompok orang, dia kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin itu ditafsir dengan makna keyakinan. Maksudnya selagi mu tak dapat betul-betul keyakinan yang bulat, maka mu tak payah lagi lah. Jadi makna batin ni tak betul. Makna zahir tu tak betul. Tapi makna zahir tu mereka tak pakai. Mereka pakai makna batin yang tak betul ni. Itu tafsir batin. Jadi ayat ni menyebabkan mereka ni tak semayang. Sebab apa tak semayang? Tak boleh hakikat keyakinan lagi. Kerana Allah Ta'ala kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah
beribadahlah, semayanglah sehingga datang keyakinan. Tapi aku rasa tak yakin betul molek lagi ni, tak bolak molek lagi. Tak payah lagi, tak apa dulu, dah semayang lagi pun. Buah ni pakai ni. Jadi makna batin itu makna salah. Tapi hak itulah yang mereka pakai. Makna zahir itu betul. Beribadahlah kepada Tuhanmu itu sehingga datang kematian. Maksudnya lagi hidup kena beribadah, mati baru lepas kewajipan tu. Itu makna zahir yang betul. Tapi mereka tak pakai. Tidak dipakai. Ini beza antara tafsir isyari dengan tafsir batin. Jadi itu jelas perbezaan. Baik, sekarang dalam masalah waridat ni, Syekh Ibn Atta' telah menggunakan tafsir isyari ini, iaitu ayat Al-Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ayat ini berkait dengan kisah Nabi Allah Sulaiman dengan puteri Balqis, Raja Balqis. Maka dinyatakan oleh Balqis di sini, sesungguhnya raja-raja ni apabila mereka merempuh satu negeri ni, mereka akan menghancurkan dia. Maksudnya bila raja-raja zaman dulu ni, bila serang satu negeri ni, memang tak sisa, habis, diranapkan, diratakan habis, di bumi hanguskan. Jadi zahir ayat ni memberitahu tentang kenyataan yang berlaku dalam sejarah, iaitu raja-raja ni kalau serang satu negeri itu, masuk negeri itu, dia akan hancur habis, di bumi hanguskan dia, akan dimusnahkan semua negeri itu. Itu makna zahir dia. Tapi di sebalik makna zahir ini ada isyarat batin. Makna zahir itu memang jelas lah, betul lah, tak ada, memang itu yang nak diberitahu pun. Tapi di sebalik ayat ni, kata Syekh Ibn Atta', dia ada isyarat batin. Isyarat batin apa pun? Raja-raja tu diumpama sebagai waridat, nur hidayah Allah tu. Apabila dia masuk satu negeri, negeri itu hati kalbu manusia. Nur hidayah Allah Ta'ala ni bila menembus masuk ke dalam hati manusia, maka dia akan menghancur luluhkan sifat-sifat buruk. Kalau raja dulu menghancur luluhkan apa benda yang ada tu, rumah-rumah, bangunan orang, habis dimusnahkan. Maka isyarat ayat ni, iaitu waridat ni, bila masuk ke dalam hati manusia ni, maka dia akan menghancur luluh sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Membuang sifat takaburnya, sifat tamuknya, sifat hasad dekinya, sifat ujubnya, riak, akan menghapuskan sifat itu. Bila datangnya waridat, kurnia Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta'. Baik, kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, apabila kurnia iman telah masuk ke dalam hati seseorang, maka sanggup merombak segala adat kebiasaan yang telah menjadi tabiat manusia itu. Dia akan merubah perangai manusia, sifat manusia, sikap manusia, dia akan ubah. Jadi ini memberi pedoman kepada kita lah, macam mana kita nak merubah jiwa manusia. Maka menurut kaedah tasawufnya, iaitu kuncinya pada nur hidayah yang disebut waridat. Dari mana datangnya warid ini? Datangnya pada wirid, amalan yang dikekalkan. Itu manhaj ahli tasawuf. Sebab tu ahli tasawuf bila tanya tentang masalah nak baiki diri ni, dia akan ajar amalan. Dia tak ajar ilmu, ajarlah korang-korang yang perlu, tapi lebih banyak ajar amalan. Sebab apa? Amalan tu akan jadi wirid. Wirid ini akan mendatangkan warid. Warid ini akan merubah manusia dari dalam. Dan cara inilah yang kita gunakan, yang guru kita gunakan untuk mengembalikan orang-orang yang teruji, terduga dengan terlibat dengan pengambilan barang-barang terlarang, iaitu pengambilan dadah dan sebagainya, yang teruji dengan benda itu, maka kaedah inilah yang diguna pakai untuk merubah dari dalam. Jadi mungkin ada orang tak setuju dengan cara ni, tak apalah, dia nak guna cara lain, cara nak beli ayam ke beli lembu ke, lah, tak ada masalah apa. Cuma cara ahli tasawuf ajar cara beramal yang akan mendatangkan warid, lalu akan merubah jiwa manusia dari dalam. Jadi oleh kerana sudahnya masuk waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.